Putri rupawan menonton tari, berselendang kuning tenunan perlis. Duduk sedia tetamu diraih, elok kiranya memula majlis. Salam sejahtera dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik yang saya percaya sedang mengikuti dan sedang menonton program bacaan kegemaran saya atau lebih dikenali sebagai BKS yang dikendalikan secara dalam talian buat pertama kalinya, Doktor. Buat pertama kalinya kita laksanakan BKS. Untuk kali ini, ianya adalah satu program anjuran daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Dan tadi saya bertanya khabar kepada para penonton yang mungkin mengikuti siaran kita secara FB Live di Perpustakaan Negara Malaysia. Kita mengharapkan agar mereka semua berkeadaan sehat dan juga mematuhi norma untuk kita sama-sama membendung penularan wabak COVID-19. Dan saya Charles Briley, merupakan moderator bacaan kegemaran saya untuk kali ini. Dan sebelum kita meneruskan program bacaan kegemaran kita pada hari ini, mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan serta warga maya yang menonton rancangan ini ataupun program ini untuk klik, like, share dan juga beri komen. Komen banyak-banyak dekat FB Live PNM. Dan sebelum memulakan dan juga memperkenalkan panel undangan kita pada hari ini, saya rasa sebenarnya tak perlu diperkenalkan lagi. Kerana bila saya sebut saja nama beliau, mesti terutama di kalangan peminat beliau mengetahui dan cukup mengenali siapakah panel jemputan kita pada hari ini. Dan saya teruskan dengan kita memperkenalkan sedikit sebenarnya tentang latar belakang program bacaan kegemaran saya. Jadi program bacaan kegemaran saya ini ataupun lebih dikenal sebagai BKS mula dilaksanakan pada tahun 2000. Kiranya tahun ini 2020 dah 20 tahun pelaksanaannya, dan ianya merupakan projek perintis sebenarnya oleh pihak Perpustakaan Negara Malaysia atau PNM dan telah dijadikan Doktor sebagai satu aktiviti sambutan Bulan Membaca Kebangsaan. Dan pada tahun ini program bacaan kegemaran saya dimuatkan juga dalam program membaca perdana Ekspresi Minda 2020. Jadi untuk bulan Julai ini saja, termasuk doktor dua minggu yang sudah, kita bersama dengan Dr. Lim Swee Tin, dan kali ini kita bersama dengan seorang doktor juga, tetapi doktor selebriti, tetapi siapakah dia, nanti kita akan perkenalkan Dan program ini sebenarnya telah berkembang dengan penyertaan lebih banyak perpustakaan yang terdiri daripada perpustakaan awam dan juga perpustakaan khusus. Dan setelah sekian lama dilaksanakan program ini, ia telah melibatkan sebenarnya pelbagai tokoh masyarakat, para profesional, pelajar, pensyarah, pakar motivasi, selebriti dan juga orang-orang awam yang ada di Malaysia Dan tadi saya telah nyatakan kita akan bersama dengan seorang panel. Saya rasa ramai di kalangan yang mengikuti rancangan kita atau program kita secara live nanti biarpun mungkin sebelum ini telah ada hebahannya, tetapi ingin kita tampilkan dan kita perkenalkan secara resminya di ruangan program bacaan kegemaran saya dipancarkan secara live menerusi FB Live Perpustakaan Negara Malaysia. Kita bersama dengan tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Dr. Suwinsi. Hai semua. Hai semua. Khabar baik, semua baik. Jalan saya dah makan tengah hari semua? Dah. Okay. Semua dah okey dah. Semua dah siap semua. Baik, okey, sebelum kita lanjutkan sesi bacaan kegemaran saya bersama dengan doktor, saya ingin memohon laluan ini untuk memperkenalkan lagi. Orang kata sudah terang lagi bersulu, tetapi kita nak juga, sebab ada juga pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi kita perkenalkan secara rasmi kepada halayak yang mengikuti rancangan kita secara FB Live menerusi FB PNM. Saya perkenalkan bersama dengan kita panel jemputan kita pada hari ini kerana kita berasa sungguh bertuah. Kita dapat bersama dengan seorang selebriti yang kita kata adalah sempat sebelum permulaan kita mengatakan beliau sendiri mengakui dia agak pelik tetapi pelik itu yang menjadikan dia seorang yang berjaya pada hari ini. Jadi dia lain yang tidak bukan itu Dr. Suwinsi merupakan seorang penyanyi, pelakon, pengacara dan juga model. Jadi apa lagi yang ingin kita cari daripada beliau ni? Dan sesungguhnya atas kejilitan semula jadi yang ada pada beliau, dia telah dinobatkan Miss World Malaysia 2008. Dan dalam masa yang sama pada tahun 2013 telah dipilih oleh Hollywood Independent Critica sebagai top 100 wanita paling tercantik, bukan di Malaysia di dunia. Okay.
lahir pada 35 tahun yang lampau dan berkelulusan. Ni yang para penonton kita wajib tahu dan wajib mengidolakan doktor atas pencapaian akademik yang sungguh luar biasa pada pandangan saya secara peribadi. Iaitu berkelulusan undang-undang dari University of Reading UK pada tahun 2007, pemegang MBA dari University Sunshine Coast Australia pada tahun 2008, pemegang Doktor Falsafah PhD dalam bidang pentadbiran perniagaan dari Universiti Terbuka Malaysia pada tahun 2016. Seterusnya tak cukup dengan itu, beliau melanjutkan lagi, menambahkan lagi profil pendidikan beliau dengan mengikuti pengajian di peringkat Master in Music Berkeley, Valencia, Spain pada tahun 2018 telah dianugerahkan Master, dan seterusnya Postmaster Degree Fellowship Berkeley, Valencia, Spain pada tahun 2019. Bayangkan pencapaian-pencapaian akademik yang beliau lalui sepanjang 35 tahun kehidupan beliau. Dan seterusnya dalam kerjaya dan juga dalam bidang lakonan dimulai pada tahun 2009 doktor? Yes. Dimulakan dengan sitcom Cina tempatan NTV 7 bertajuk Master Xiao Mandarin Class. Kemudian pada tahun 2010 drama Cina Media Corp bertajuk Injustice. Seterusnya pada tahun 2011 ada dua drama media juga daripada Media Corp bertajuk Destiny in Her Hand dan Justice in the City. Dan pada tahun 2011 telah membintangi filem thriller 3D Asia Hunter. Betul doktor? Ya. Dan 2015 dia lengkapkan lagi profil dalam bidang lakonan iaitu sebagai pelakon utama dalam drama The Injustice Stranger. Dan pada tahun 2017 barulah beliau berpeluang membintangi dua filem tempatan bertajuk Syndicate dan juga Kau Yang Satu. Ya. Itu dalam profil kerjaya dan lakonan pencapaian beliau. Kita lihat pula dari aspek duta apa yang pernah Dr. Suwinsi ini diberi ataupun diberi tanggungjawab Beliau pada tahun 2009 merupakan duta Samsung LED. Kemudian pada 2010 menjadi jurucakap Avon Skin di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian melihat di paparan anda masing-masing, terserlah sesuailah sebagai jurucakap Avon. Seterusnya pada 2010 juga duta keamanan dan untuk Russian Peace Universal dan juga Persatuan Bulan Sabit Merah. Itu sebagai duta Ya. Iraf pengalaman dan juga kewibawaan yang ada pada pembicara kita pada hari ini. Tadi ada dikisahkan juga peringkat awal sebagai penyanyi. Kita lihat album yang terhasil pada tahun 2011 tajuknya album Ying Guang dalam bahasa Cina. Kemudian pada tahun 2012 melahirkan album In My Heart dan dicalonkan untuk kategori Best New Comer dan Top 10 Most Favorite Female Actress untuk NTV7 dalam Global Awards. Ya. Pada tahun 2017 merupakan penerbit dan juga penulis lirik lagu pop motivasi berjudul I Am Ex a Loser. Ini merupakan lirik dan lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh Dr. Suwinsi. Kemudian beberapa anugerah saya bacakan, mungkin para penonton kita dah tak sabar-sabar sebenarnya nak Boleh. Pada tahun 2016 di Malaysian Book of Records menganugerahkan beliau sebagai as the first Miss World Malaysia to receive a PhD. Belum ada lagi baru doktor je seorang. Kemudian pada tahun 2016 juga JCI 10 Outstanding Young Malaysian. 2019 Malaysian Book of Records for most number of academic degrees obtained by a beauty queen. Beauty queen. Dan pada tahun 2019 sekali lagi Malaysian Book of Records for most number of academic degrees obtained by a recording artist. Belum ada lagi mana-mana artis yang boleh mencapai pencapaian sebagaimana yang telah doktor capai sebab dia telah diiktiraf dalam Malaysian Book of Records. Dan dalam bidang penulisan juga beliau masih melibatkan diri sebenarnya pada tahun 2017 menghasilkan buku audio pertamanya yang bertajuk Invincible X. Betul doktor? Betul. Itu adalah rentetan profil yang agak panjang juga tapi kita ringkaskan untuk makluman dan juga hebahan bersama di kalangan penonton yang juga mengikuti rancangan ataupun program bacaan kegemaran kita pada hari ini. Jadi doktor saya rasa tanpa melengahkan masa, mereka pun dah menunggu lama ternanti-nanti untuk mendengar suara doktor. Kita ajukanlah soalan pertama kepada doktor sebenarnya akan membicarakan
Buku yang berjudul Sanzi for Women, Art of War. Ini adalah bukunya. Buku ini juga ada dalam simpanan Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi bolehlah berkunjung ke Perpustakaan Negara Malaysia dan secara terperinci tentang maklumat buku ini akan dibicarakan ataupun dikongsikan sebenarnya oleh doktor sendiri. Jadi biasanya soalan yang pertama ni kita agak santai sedikit soalannya, iaitu untuk kita mengetahui ataupun kalau boleh doktor menceritakan tentang latar belakang doktor sebagai seorang pembaca. Bagaimana bermulanya diri doktor ni sebagai seorang pembaca sehingga menjadi diri doktor yang berjaya pada hari ini. Dalam aspek pembacaan tu adakah ianya membantu peribadi doktor sendiri? Ya. Sebenarnya saya waktu kecil saya benci baca dan saya memang malas. Macam saya cakap, saya tak dilahirkan cerdik. Jadi masa itu memang saya dalam primary school, sekolah rendah, markah saya sangat-sangat rendah dan saya sentiasa merungut saja. Jadi saya tak suka baca, tak suka belajar. Saya cakap, saya macam masa itu saya suka nangis semua. Jadi tapi saya beritahu saya sendiri bahawa setiap benda you kena lalui sesuatu. Jadi tanpa usaha, hanya tunggu peluang ataupun tunggu situasi untuk berubah akan tak jadi. Jadi masa itu saya masih ingat satu benda yang saya boleh ubahkan diri dulu adakah dari segi membaca, sebab saya tengok televisyen semua, banyak orang yang cakap orang yang membaca membaca itu tangga kejayaan. Jadi masa itu kecil saya tak faham adakah membaca itu hanya baca buku, jadi ulat buku saja ataupun hanya baca secara buta. Jadi saya tak kisah, saya luangkan setiap hari, saya paksa saya sendiri untuk membaca dulu. Dulu saya tak bertutur dalam bahasa Melayu, Inggeris saya pun hancur. Saya hanya bertutur dalam bahasa Hokkien ataupun bahasa Cantonese yang keluarga yang bertutur. Tapi itu bukan bahasa yang dalam pelajaran. Jadi saya kena setiap hari saya akan ambil surat khabar, baca. Sebab masa itu demi bahasa Cina saya akan beli surat khabar Cina, dan demi bahasa Inggeris saya akan beli surat khabar Inggeris dan surat khabar Melayu. Masa itu saya memang tak faham. Hanya saya setiap hari baca. Tapi benda itu akan datang. Bila you sering membaca, you akan faham banyak makna yang tersirat. Jadi bukan sahaja kita bertutur, bercakap semua. Jadi masa itu bila saya melatihkan saya sendiri membaca sebagai senaman pemikiran saya, memang perangai saya berubah, makar saya kat sekolah pun berubah dan saya nampak ada peluang untuk mengubahkan kehidupan saya. Dan memang masa itu hanya sekolah rendah, bila sekolah menengah pun it's lebihkan daripada membaca dah. You kena kritik apa yang dibaca. Lepas itu degree pula, you kena buat research you kena buat thesis, and then master you kena buat project. Jadi jikalau anda tak bermula daripada membaca, anda tak akan pergi tahap yang setinggi itu. Sebab bila sekarang pun dalam doktor, dalam membaca ini ataupun akademik ini adalah satu connection yang sangat bagus untuk setiap orang yang nak bermula daripada somewhere. Ataupun you tak ada jalan, you sesat semua. Tapi membaca itu bukan sahaja membaca daripada secara buta ataupun membaca dari segi tak analis. So membaca itu ada tahap dia. Tahap bila you kecil, you kena kata itu. Jangan hafal. Lepas itu, you kena kritik, you kena buat cipta sesuatu yang baru. So satu demi satu, bahkan kita buat latihan. Jadi latihan ini tak boleh diperhentikan. Jadi tadi saya cakap kenapa saya jadi pelik. Sebab saya tahu jikalau saya tak jaga saya sendiri, saya tak akan berfikir secara cergas. Jadi kenapa setiap kali saya berasa sesat, saya akan balik ke pelajaran. Sebab pelajaran sekarang bukan sahaja dalam postgraduate, bukan sahaja dari segi hanya membaca, tapi di ruangan itu ada banyak lagi yang dianalis ataupun dieksperimen ataupun dibilaskan supaya you ada benda yang baru. Sebab
kita tahu jikalau anda nak mencipta sesuatu adalah dari segi membaca dulu, sebab itu homework kita sendiri. Jangan membuat sesuatu dengan cara yang sama. Benda yang baru tak akan dihasilkan. Jadi benda itu dari mana? Bukan saja you ada wang, you boleh beli buku. Tapi jikalau anda tak baca, tak masuk otak, how to produce sesuatu yang baru. Dan bila you pergi buat sesuatu yang baru pun manusia yang menciptakan dia. Bukan, teknologi diciptakan oleh manusia. Jadi semua, asal usul daripada membaca pelajaran, tapi bukan sahaja secara hafal. Jadi kena teruskan, bukan sahaja you think you're the top student ataupun you baca banyak buku tapi you tak gunakan secara strategik. Itu yang sangat membimbangkan sebab banyak kawan saya memang daripada seorang yang benci buku sampai lepas PhD pun saya ada satu simptom sebenarnya. Ada simptom bahawa saya otak saya dahaga buku. Saya ada cakap dengan kawan doktor saya, adakah anda ada simptom sebegitu? Semua cakap ada. So bila pun saya ingat sebab saya belajar perguaman untuk degree yang pertama, buku itu lagi kering sebab semua fakta, semua case-case, semua undang-undang akta. Jadi masa itu saya memang belajar sampai saya memang kita cakap like PhD permanent head damage. Masa itu hampir nak give up dah sebab benda yang kering tak sama dengan buku yang lain kita bacakan. Tapi kita kena step by step. Jangan kadang-kadang jangan baca sampai you bencikan benda itu, tapi you relax dulu. Kadang-kadang kita bila membaca, dia kena, kita cakap makan juga, kita kena digest kan. So, otak kita kena ada masa untuk digest. Dan kita kena juga ada experience untuk kita buat sesuatu yang di luar buku. Buku ini semua, kita ada references semua daripada zaman-zaman dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya benda sama saja sebab waktu yang dulu daripada waktu sekarang kita manusia juga hanya dalam masa yang berlainan dengan benda-benda yang berlainan, tapi strategi ataupun prinsip semua tak akan lari daripada prinsip yang asal usul semua itu. So there will be a core principle dan benda akan pada segi keluaran saja. Jadi satu demi satu, itulah perjalanan pembacaan saya sampai hari ini. Saya tak boleh henti belajar sebab saya masih I masih think that saya tak cukup lagi sebab pernah satu kali bila saya kecil, saya pernah impikan, alangkah baiknya jika saya dapat 8 PhD, 9 PhD supaya saya boleh menghantar ilmu balik untuk berkongsi dengan rakyat saya. Sebab masa itu saya tahu dulu kita kena keluar negara belajar, tapi sekarang kita boleh belajar di mana-mana sahaja. Dan juga kadang-kadang saya pun kena pergi luar untuk berkongsi ilmu supaya saya boleh dapat sesuatu yang baru balik. Jadi ilmu ini dari segi intellectual property memang dia nilainya tak terhingga. Jadi benda kita, wang akan habis. Tapi ilmu itu sentiasa dalam kehidupan kita dan semua ini anda akan, you will leave a legacy. So bila saya pun sekarang pun tulis buku, sekarang pun saya buat benda-benda yang berlainan sebab benar saya cakap juga, bila saya masuk ke pertandingan Ratu Cantik, selebriti lain, masa itu semua orang cakap, selebriti semua tak payah pendidikan yang tinggi, beauty queen tak payah pendidikan tinggi dan terutamanya perempuan tak payah belajar tinggi, pergi kahwin saja. So saya memang berasa marah sebab itu yang situasi yang tradisional. So bagi saya, jikalau saya nak masuk ke satu bidang, saya nak mengubahkan situasi di situ sebab itulah yang kejaya, what can you bring. So itulah yang saya nak cakap bahawa kadang-kadang bukan nak terlampau setiap orang memang ada jalan impian dia. Tapi sekarang memang dalam zaman teknologi ini, semua ini akan memberikan satu kesan. Saya masih ingat bila saya buat PhD saya kena senyap-senyap buat sebab memang pelik. You tengok selebriti semua sedang baca skrip,
saya skrip dah hafal, saya ambil kisi saya dan skrip saya akan combine. Sebab waktu kita tunggu shooting atau apa, saya akan baca tesis. Jadi pelik. Semua orang cakap, alah tak payah baca dah, popularity dah okay dan tak payah ambil doktor. Semua sebenarnya cuba menghentikan perjalanan saya sebab memang susah dan setiap hari kan saya kena tunggu semua orang tidur baru saya boleh buat tesis sebab ibu bapa pun ingat, orang yang ada doktor memang gila. Sebab dalam masyarakat Cina banyak orang cakap, ada orang yang doktor kan, itu orang gila. So masa itu saya memang susah sebab adakah ini betul tak? Tapi perjalanan ini memang sunyi sebab semua orang akan dalam perjalanan yang masing-masing. Tapi itulah yang, yang bagi Wincy supaya berdikari. Sampai hari ini, bila saya buat PG yang kedua, saya langsung malu untuk cakap dah sebab banyak netizen online yang kritikkan benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang saya tengok pun saya senyum tapi kadang-kadang pun saya sedih sedikit sebab adakah tapi semua objektif ini kita tahu saja. Jikalau anda buat sesuatu adalah baik untuk anda, teruskan saja walaupun orang tak faham sebab seorang yang ketua, jadi ketua ataupun seseorang yang nak reformasi semua akan mengalami semua perjalanan yang sunyi ini sampai anda boleh defend ataupun sampai anda boleh mencipta sesuatu yang baru. Dan sekarang pun jikalau buat sesuatu yang normal pun ada orang cakap lebih baik kita buat sesuatu yang luar biasa tapi memanfaatkan. Jadi semua ini memang satu perjalanan yang agak agak lucu bagi saya dan juga agak unik sampai kadang-kadang semua orang tak faham dah. Kadang-kadang saya pun akan tanya saya sendiri, adakah ini okey, tak okey? Tapi malamat saya tahu apa malamat saya. Jadi saya hanya kena kadang-kadang bila pun anda ada pendidikan, anda kena rendahkan diri sebab jangan gunakan ilmu pengetahuan untuk menguasai orang lain. Sebab banyak saya tengok pun ada orang yang sebab ilmu pengetahuan ini akan salah gunakan pelajaran mereka. Jadi banyak aspek sama dengan industri saja. So dia merupakan satu industri yang besar dan juga satu hub yang berlainan tapi dengan orang-orang yang memang hebat belaka, tapi di mana where you have the power you kena berhati-hati. Jangan disalahgunakan dan anda juga kena independent. Jadi satu demi satu, jangan ikut saja. Jangan ikut trend, jangan ikut saja secara buta semua. Jikalau anda ada pemikiran sendiri, anda pasti akan menjadi seorang yang sangat unik. Pasti anda akan mencipta satu perjalanan yang merupakan destinasi anda. Jadi that's why like hari ini buku ini yang menjadi panduan saya di mana bila actually saya dah ada buku ini sangat lama dah dan ini terutamanya untuk versi wanita sebab sebenarnya Sun Tzu merupakan satu art of war yang satu guru yang sangat handal dalam ancient Chinese. Dia pernah menangi sangat banyak peperangan. Dan banyak orang barat ataupun orang yang east and west mengaji strategi dia. Sebab dulu masa China dulu, jikalau anda kalah, anda akan dipancung kepala. Jadi guru ini Sun Tzu sangat cerdik dan dia tulis semua dalam buku, semua dalam benda supaya semua ini dia pass it on to the next generation. Dan sekarang semua versi ini dah tak tahu versi yang berapa, tapi versi ini memang sesuai untuk perempuan supaya anda tahu bagaimana survival skill dalam terutamanya kerjaya dan juga keluarga dan juga your own life. Sebab banyak wanita, sebagai saya pun wanita kat Asia, kita masih lagi berfikiran yang a bit traditional, tak sama dengan luar negara. Banyak wanita dah bangkit dah. So sini kita perlukan usaha yang lebih baik banyak lagi sebab banyak kawan saya ataupun saya tengok banyak pelajar perempuan yang tak nak teruskan ataupun mereka ingat perkahwinan merupakan destinasi terakhir mereka.
Jadi bila saya pergi bagi talk, saya tengok banyak perempuan yang muda, semua saya cakap kena teruskan. Fans-fans saya juga, saya cakap kena teruskan, kita jangan henti sebab bagi wanita terutamanya itulah jalan keluar kita untuk ke tahap yang lagi tinggi ataupun untuk berbakti kepada negara sebab percentage untuk wanita dalam workforce memang kurang. Saya tahu, saya faham juga confidence semua. Jadi dalam sini ada banyak benda yang tentang ada satu yang cakap dengan confidence issue sebab kaum wanita dengan kaum lelaki berbeza. Jadi kita jangan bandingkan, tapi ini yang mengupas tentang terutamanya situasi sekarang. Banyak yang saya nampak online yang teks saya hilang kerja ataupun ada masalah kewangan ataupun masalah tak tahu apa new normal yang mereka kena hadapi, terutamanya orang yang tak pernah kerja ataupun yang mungkin kerja yang biasa tapi bagaimana untuk melanjutkan perjalanan yang seterusnya. Jadi semua ini, buku ini akan memberikan bukan saja inspirasi tapi strategi untuk anda bagaimana untuk plankan your own route dan semua sifat-sifat yang perlu ada untuk berdiri ke depan ataupun dilihat oleh orang ramai sebab sekarang kan zaman digital, siapa pun juga boleh online, tapi adakah itu betul ataupun adakah itu ada efek ataupun adakah itu your own plan of semua. Jadi banyak yang sesat sebenarnya sekarang. Bila benda banyak, benda jadi cepat akan lagi sesat. Dan jangan takut sebab setiap orang pasti akan melalui laluan ini. Bagi kita pun sekarang zaman yang baru, terutamanya COVID ini pun tak pernah jadi. Jadi sesuatu yang kena refreshkan, so mungkin anda kena restart from zero. Jadi kenalah semua buku ini bukan saja kita baca dari segi perkataan semua, tapi strategi ini banyak dan dalam ini pun bukan sahaja banyak yang kalau boleh saya mencela sikit Dr. sebab boleh. mungkin di kalangan pembaca ataupun di kalangan warga netizen kita ataupun peminat-peminat doktor juga ingin mengetahui apakah sebenarnya buku pertama yang doktor baca sebelum minat membaca itu betul-betul datang dalam diri doktor dan penulisan genre yang macam mana bahan bacaan yang doktor suka dan siapa penulis kegemaran doktor. Sebelum kita lanjut kepada cerita buku ni, boleh. Ada yang ingin bertanya dan mengetahuinya doktor? Saya bermula daripada buku Melayu. Masa itu I ingat sebab bahan sastra kat sekolah, Bukit Kepong, saya masih ingat. Tajuk buku itu Bukit Kepong sebab masa itu saya suka mengambil bahagian dalam sastra, saya bersajak masa sekolah menengah. So sekolah menengah merupakan satu masa yang saya menyemai minat tentang bahasa buku Melayu terutamanya sebab sebelum itu saya baca lebih banyak dalam bahasa Cina dan lepas itu saya masuk sekolah Melayu. Bila saya baca semua buku-buku sastra, memang cantik perkataan semua. Macam sajak, puisi dan banyak sebab masa itu saya banyak yang dalam textbook sastra. Jadi masa itu saya tengok banyak tokoh-tokoh yang di situlah saya tengok ada banyak, tak ada seorang yang tertentu tapi saya suka bahan sastra itu. Jadi sentiasa saya suka baca dan juga banyak yang tentang sejarah Malaysia yang saya minat sebab kat luar negara benda tak kena dengan hati saya. Jadi bila saya baca tentang Bukit Kepong, zaman Jepun ataupun Parameswara semua, wow, satu yang transition daripada di mana Malaysia was formed. Di situ juga saya cakap, wow, kita ada asal usul yang sangat unik di mana Hang Lipo semua, semua ini sangat rich tau. Di mana ini merupakan identiti negara kita. Jadi banyak orang sekarang yang mungkin hanya baca buku-buku barat ataupun buku-buku yang luar negara. Tapi I start from di mana asal usul saya. Saya Malaysian, saya suka bahan Melayu sebab di situ kita faham dan juga kita tahu bagaimana pentingnya bahasa itu.
Dan bahasa itu juga dari segi pun saya suka baca cerita yang benar. Saya tak suka cerita dongeng. sebab bagi saya suka tengok kenapa dia melalui benda-benda sebegitu. Dan bila cerita tentang ada selit dengan sejarah dan juga peristiwa kisah yang benar, memang you tengok tokoh-tokoh ataupun legend semua, ini ada pengajaran yang tersirat. Jadi bila you baca semua bahan seperti begitu, anda bukan saja dapat pengajaran, anda bukan saja mencungkil daripada bahan sastra, terutamanya sejarah juga, banyak perspektif. Jadi itulah bahan yang saya sentiasa cari. Saya tak nak hanya bentuk itu cantik, tapi tak ada isi, bukan berena, ataupun tak ada benda yang saya boleh belajar. Lagi kita kenapa saya suka baca pun, sebab bila you baca, dia bahkan satu cermin untuk anda. Jangan ulangi kesilapan orang yang pernah lalui. Jadi sama, untuk penulis semua, apakah objektif kita nak menulis? Supaya sesuatu yang benar kita teruskan untuk generasi yang akan datang dan supaya generasi yang akan datang tak mengulangi kesilapan kita. Jadi itulah bahan yang saya suka baca dan itulah yang saya daripada minat situ yang saya memperluaskan ke seterusnya. Ya. Baik doktor, rasanya nanti lepas ni buku berjudul Bukit Kepuh akan kembali menjadi popular semula, jadi bahan bacaan yang akan dicari. Doktor secara langsung mempromosikan buku memang dah terbit lama dalam pasaran Kepung, tapi doktor ingatkan semula kepada pembaca kita, mungkin mereka akan mencari semula buku sebagaimana mereka menginspirasikan doktor semasa membaca buku Bukit Kepung ini. Baik doktor, tadi secara tak langsung doktor telah pun menjelaskan ataupun membicarakan ya, berkongsi kepada kita tentang buku yang ingin doktor kongsikan ini, iaitu Sun Tzu for Women. Jadi kita mungkin ingin lanjutkan semula sebab ini merupakan intipati kepada program kita Baca Kegemaran Saya untuk kita bersama-sama berkongsi apa sebenarnya isi cerita, isi kandungan mengenai buku ini, apa mungkin pengajaran-pengajaran yang mungkin doktor boleh perolehi yang menginspirasikan doktor untuk membaca buku ini dan mempelawa dan mengajak bersama para halayak kita, masyarakat Malaysia untuk sama-sama membaca buku ini. So banyak yang tanya sebab saya masih ingat 10 tahun yang lalu bila saya menangi Miss World Malaysia, masa itu saya memang sesat. Seorang kawan saya yang cakap dengan saya, dia cakap bacalah buku yang tentang, dia akan menukarkan pemikiran anda dan akan bagi you jalan yang baru. Di manalah saya pergi, saya masih ingat ini saya beli daripada I think 2000-ish dan saya dah baca almost all dan saya ada buat note kadang-kala. So sampai hari ini bila saya sesat, saya akan ambil balik buku ini sebab buku ini memang dia tentang, okay, Sun Tzu dia ada banyak versi. Dia ada Sun Tzu for business, for manager, for banyak lagi benda. Tapi Sun Tzu for women terutamanya saya nak showkan kepada wanita-wanita semua sebab dalam ini dia ada mengupas tentang sifat wanita dan apa yang kita kena elakkan dan juga bagaimana untuk mencungkilkan sesuatu yang mungkin lelaki tak ada yang kita ada untuk mengimbangkan situasi dalam pekerjaan dan juga keluarga semua. Jadi semua ini ada kupas tentang kita dah cakap kita wanita ada masalah confident. Banyak kita yang sebenarnya kita nak lemah lembut tapi kadang-kadang kita pun hilang confident ataupun kita tak nak terlalu keras. Jadi banyak tentang semua ini satu yang strategi yang pernah digunakan untuk Sun Tzu dalam bagaimana dia menang dalam peperangan. Tapi ini lagi soft. So soft kan tapi dia sangat mendalamkan. Jadi sebab banyak wanita yang suka multitasking tapi tak deep. Jadi semua ini ada mengupas. Dia cakap okay, wanita dia suka buat benda banyak-banyak tapi dia hilangkan diri dan kadang-kadang pun kita akan lupakan sendiri-sendiri. Jadi dia akan tarik you balik bahawa you kena kuat dulu, benda itu akan jadi. Bukan sahaja anda buat benda yang banyak tapi adakah itu dalam? Adakah itu dalam your right way? Sebab dalam ini ada juga cakap
Bila you buat sesuatu bersungguh-sungguh, tapi dalam arah yang salah, juga salah. Jangan ingat sekarang, sebab dunia ini bulat. Sebab bila kat sekolah, cikgu akan cakap salah dan betul. Tapi jikalau anda keluar untuk bekerja, semua jadi subjektif. Tak ada benda yang salah betul, mungkin dalam perspektif anda betul, dalam perspektif saya salah. Jadi dalam ini akan mengupaskan dari segi 360 apa itu salah betul dan di mana anda mendefinisikan anda dalam semua salah betul ini. Sebab kadang-kadang you nak buat sesuatu yang baik tapi itu memang salah, mungkin tak tegas. Ataupun you buat orang yang jahat, bukan jahat, orang yang tegas, orang tak suka, tapi di situ ada niat-niat kenapa. Jadi banyak yang berlainan dan strategi semua ini juga mengajar anda bagaimana bukan untuk berperang dengan kaum lelaki, tapi bagaimana untuk mengimbangkan supaya anda tak perlu membazirkan tenaga anda dalam peperangan ataupun politik yang membazirkan masa. Sebab orang yang cerdik bukan sahaja dia tahu mengelakkan peperangan atau mengelakkan konflik, dia juga cepat dan strategik dan your enemy ataupun your competitor, you can't even compete sebab masing-masing ada peperangan setiap orang. Jadi semua ini memang ada pun dalam chapter ini yang 13, understand yourself. Sebab banyak orang yang tak understand yourself. So, you tengok orang buat ini, you pergi buat. You tengok orang buat itu, you pergi buat. Tapi di situlah yang anda akan sesat. Di situlah yang akan, even you be successful, you hanya menjadi copycat. Jadi, banyak orang yang jadi follower saja yang tak, jadi leader. So, itulah yang banyak masalah sekarang. Dan kita pun cakap making the right decision. Buku ini pun power in the wrong place. Jikalau anda masalah gunakan your own talent dalam way, it's going to, sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Dan semua ini satu journey dan bila you baca buku ini, memang dia tak kering. Dia ada letak situasi, dia juga ada letak benda-benda daripada asal usul yang benar. Dia juga ada letakkan banyak-banyak benda yang baru untuk anda supaya menjadi you ada dunia you sendiri. Sebab buku ini memang dia mengupas tentang strategi. Saya masih ingat dalam PhD saya, guru saya cakap, you kena ada satu strategi. Jikalau tidak, anda hanya buat sesuatu yang sama sahaja, dia tak akan jadi. Strategi ini adalah sesuatu yang walaupun you tak ada duit ataupun dalam situasi yang sangat-sangat teruk, strategi ini, jikalau anda pemikiran strategi yang betul, anda akan selamat dan mungkin akan anda leverage kepada tahap berikutnya. Sebab saya pun pernah lalui banyak-banyak yang cabaran sampai hari ini. Setiap hari pun ada cabaran. Jadi bagi kita pun sampai kita mengakhirkan hayat kita pun kita masih belajar. Jadi buku ini sesuatu yang start off untuk semua yang mungkin sekarang sangat down dan bila anda pergi baca semua ini, I think banyak orang yang tanya, apa menjadi panduan saya terutamanya kat luar negara ataupun bisnes semua, buku ini. Saya sentiasa letakkan buku ini di bilik saya. Jadi setiap malam saya baca, kadang-kadang you dah habiskan, you boleh juga kadang-kadang baca balik. Sebab benda dia ini tak akan expired. Ini apa yang dibaca semua ini, semua yang akan you alami bila you bekerja ataupun di workforce, terutamanya kepada kaum wanita. Jadi jikalau anda seorang lelaki pun, anda nak tahu tentang lebih banyak tentang wanita, anda juga boleh baca buku ini sebab sesuatu yang tak sama dan sesuatu yang juga pushkan Wincy untuk menjadi seseorang yang berlain. Sebab bila you buat sesuatu, do with your full force. Orang cakap pelik, kadang-kadang pelik itu betul tau. Normal itu mungkin sesuatu yang biasa dah. Yeah. So buku ini strategi akanlah mengubah pemikiran anda dan akan juga
memberikan anda satu inspirasi yang baru ataupun satu kuasa tenaga yang baru. Jadi buku ini memang I think is murah, tak is expensive. Jadi buku ini yang saya showkan kepada semua, terutamanya kaum wanita, gadis yang nak startkan your career ataupun sesat, semua banyak aspek, banyak dia dalam ini ada almost how many chapters, semua ini almost 17 chapter, dan setiap chapter dia ada fungsi yang berlainan. Kadang-kala you tak perlu baca daripada chapter 1. Bila you hilang, dia macam dictionary dah. So you cari ada tentang macam mungkin orang yang kena pergi preparation ataupun ada orang yang less confident, you baca bab 5, ada yang cakap tentang inovasi, you boleh baca bab 8. Ada juga yang tentang kaum wanita yang ada duty kepada keluarga semua, yang mungkin sesat dalam keluarga ataupun tak dapat seimbangkan keluarga dan kerja. Chapter 9 jadi panduan. Jadi mungkin mungkin bab-bab yang tertentu belum tiba masanya. Jadi anda tak perlu baca bab itu, teruskan sebab chapter dia sebenarnya dia sangat berdikari setiap, dan dia memang kena. Dia macam satu dictionary. You tak payah, you don't need to read from in front. You boleh baca daripada belakang, mana-mana saja yang kena dengan anda. So sini pun memang sebab benda ada sesuatu, sebab semua orang berlainan, jadi banyak. Tapi it's good also if you read the whole book. Tapi memang anda macam ini, macam dictionary saya tengok sekarang ini pun jadi dah sangat more readable, sebab jikalau dulu sangat factual. Sun Tzu dia dulu dia tulis dalam buluh yang bamboo strip dulu itu yang Chinese. So, semua ini dia translate kepada English, dia inovasikan semua. Jadi sampai hari ini jadi versi yang sangat moden. Baik Doktor, buku ni sebenarnya karangan Becky Sheets Rankel. Yep. Bertajuk Sun Tzu. So ada 17 chapter ataupun topik yang telah pun Doktor kongsikan kepada kita. Jadi mungkin para pendengar kita, para penonton kita yang mengikuti program kita secara maya menerusi FB Live Perpustakaan Negara Malaysia ingin mengetahui daripada 17 bab ini ataupun 17 chapter ini, mana satukah di antaranya yang begitu dekat di hati Doktor ataupun menjadi bacaan selalulah buat Doktor, menginspirasikan Doktor untuk berubah mungkin? Okay, satu bagi saya chapter 6 yang bertentang dengan fokus. Sebab bagi saya perjalanan saya sangat pelik. Sebab sebagai seorang selebriti, sebagai seorang yang giat dalam bidang seni dan juga ada bisnes semua, saya memang kita tak ada syllabus yang tertentu. So juga bagaimana untuk menjadi terkenal ataupun bagaimana itu, tak ada syllabus. Jadi fokus itu merupakan satu chapter yang saya sendiri sangat suka, sebab kadang-kala saya mungkin buat sesuatu yang banyak tapi tak dapat fokus dalam. Jadi fokus chapter ini dia akan mengupas tentang it's not just about working hard. Bukan sahaja anda kena bekerja keras. Banyak lagi yang different set of rules kat dalam, dan banyak juga yang ada 4 cara di mana buku ini cakap 4 ways of focus. Act quickly, decide kedalaman itu, dan disiplin, dan juga jangan lepaskan setiap peluang. Jadi semua ini kadang-kala bila saya menjadi sebab bagi saya sangat ekstrim sebenarnya. Tapi kadang-kala kita kena hold back dan refocus back. Adakah kita dalam fokus yang bagus? Sebab bahkan mereka cakap bukan saja anda bekerja keras anda akan dapatkan result yang anda nak. Kadang-kala kena strategic, kadang-kala kena juga kita kena diri daripada sesuatu yang buta dah. Macam kita berlakon pun kadang-kala akan jadi buta sebab dalam karakter kan, ataupun kita dalam periksaan, dalam bisnes, kita dalam situasi yang sangat teruk ataupun perkelilingan yang mungkin sangat depressed,
jangan dipengaruhi. Jadi fokus ini ajar anda bagaimana fokus dalam chapter 6 ini, daripada bagaimana anda boleh fokus dan menang peperangan itu dan bukan dipengaruhi. Jadi itulah yang menjadi panduan saya, sebab dulu memang mungkin ada kawan saya yang teruskan perjalanan ini dengan saya, tapi sekarang bila saya ulang alik ke luar negara dan secara seorang, kadang-kadang memang saya kena rechargekan saya balik. Dan charge ini kadang-kadang saya tanya, guru pun mungkin tak faham, jadi saya kena baca benda-benda yang lagi mendalam supaya saya dapat fokus secara teliti. Dan adakah jalan baru ini yang saya bina betul atau salah, sebab saya pun dah 35, jikalau masih 20-an saya boleh buat benda-benda yang saya nak semua, tapi sekarang you kena keluarga saya mungkin dah tua, saya kena jaga mereka, saya juga kena jaga bisnes saya juga kena jaga benda saya kat Malaysia, tapi saya pun kena bawa benda daripada luar negara. Jadi bangan semua memang menjadi satu cabaran untuk Wincy. Dan apatah lagi sekarang social media, semua kritik, semua komen. Dulu kita tak perlu, tapi sekarang memang stres. Apa yang kita lakukan semua di komen saja. Adakah ini adakah ini kehidupan semua orang, tapi ini kehidupan saya sendiri kan. Jikalau anda tak ikut, cakap. Ikut pun cakap. Lebih baik kita jalan perjalanan kita sendiri, walaupun pelik, walaupun dimarah, tapi asalkan itu betul, teruskan. Dan kadang-kadang saya cakap, jadi netizen dia mungkin nampak permukaan saja, dan jangan tengok sesuatu yang permukaan tanpa cari asal usulnya. Dan kita manusia, semua ada kebebasan diri sendiri untuk perjalanan masing-masing. Jadi semua orang ada kuasa sendiri juga, dan juga ada kebebasan anda sendiri. Buatlah sesuatu yang anda suka, jangan ikut saja nanti kesal. Saya tak nak bila saya tua saya cakap, alah kenapa tak saya dah buat sebegitu. Buat saja benda akan datang. Dan juga anda kena hormati sebab idea semua ini, setiap orang ada idea masing-masing. Kurangkan negativity, sebab sekarang memang saya tahu banyak orang yang susah, dan kita pun turun untuk buat bersama-sama. Kita kena teruskan perjalanan yang sangat-sangat panjang, terutamanya untuk kita, sebab saya pun berharap tengok lebih banyak orang untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan mereka, sebab sekarang memang semua tentang ilmu pengetahuan, kupas tentang teknologi ini. Jikalau anda tak tahu semua ini, anda akan dihanyut oleh arus perkembangan. Doktor, kita dah kesetukan masa sebenarnya, Doktor. Kita ada 10 minit saja lagi. Sedar tak sedar minit mendengar pengkisahan dan juga perkongsian daripada Doktor menerusi buku ini. Cukup. Mungkin, tak cukup kan? Jadi mungkin mereka mungkin para peminat Doktor, halayak yang sedang mengikuti kita mungkin boleh terus menghubungi Doktor melalui Instagram ke media sosial Doktor, ke FB ke boleh bertanya dan berkongsi cerita dan juga pengalaman Doktor membaca buku ini. Dan kita nak terus beralih sebenarnya kepada soalan-soalan yang diajukan secara dalam talian kepada kita yang mengikuti rancangan kita. Masa yang sama kita mengharapkan agar mereka ni terus klik like, share dan juga komen tentang perjalanan program kita hari ini, terutama sekali kepada para peminat Dr. Suwinsi sendiri. Baik, kita beralih kepada soalan pertama. Sebenarnya kita pilih secara rambang untuk sesi ini, sesi bertanya kepada doktor, iaitu yang kita terima sebenarnya daripada Hani Omar. Beliau bertanyakan, hebat Dr. Suwinsi, macam mana dapat inspirasi untuk terus belajar hingga dapat PhD? Mungkin dia tertinggal tadi macam mana doktor menceritakan, kita ajukanlah untuk tidak mengecilkan hati beliau. Baik. Boleh. Sebenarnya secara jujurnya saya hampir putus asa, sebab kita pun bila nak buat sesuatu, wow, gara-gara saya masih ingat
saya lepas dapat Miss World Malaysia, saya 1 tahun yang lepas dapat Miss World, saya terus pergi sekolah saya OUM, saya cakap saya nak menjadi Miss Malaysia yang pertama untuk dapat PhD. Tapi tahun pertama susahnya. Tahun pertama, kedua, sampai tahun kedua saya masih ingat. Thesis saya, guru tengok saya campak kat tong sampah. Saya masa itu, saya marah. Saya nak cakap, tak nak belajar lagi. Jadi sebenarnya kenapa 6 tahun, saya merajuk dengan cikgu selama 1 tahun. Tapi saya mengalah, saya balik juga sebab fahamkan sebab perjalanan ini memang sangat susah. Bukan you belajar saja sebab dalam PhD kita akan mengupas banyak, kena banyak jadi bagi saya sama malamat saya dan juga saya pernah berjanji kepada diri saya, apa yang saya mulakan saya nak habiskan saja. Di mana situ juga mencungkil satu sikap saya takut kalah sebab dah kalah banyak sampai thesis saya kena ulang sampai saya masih ingat semua topik saya masa itu tentang social media. Saya masih ingat masa itu syarikat saya buat event ataupun media-media semua cakap itu mustahil social media akan menjadi sesuatu yang keutamaan. Tapi bila saya buat thesis saya, sebab masa itu saya base kat Taiwan, di mana mereka cakap tak boleh, saya cakap itu masalahnya. Saya dah pergi luar negara tengok dan baca banyak-banyak benda dan data. Sebab kita dah baca dah, PhD banyak tentang thesis dan data. Saya cakap that will be the future. Di mana masa itu pun saya start my social media dah. Masa itu pun saya interview banyak sebab saya celebrity juga. Saya nak tahu what's the next future for celebrity. Di mana masa itu I was very into semua ini dan bila saya mendapatkan benda yang benar dan saya nampak future itu di mana saya berasakan beban dan juga tanggungjawab saya untuk habiskan PhD itu. Lepas saya habis juga baru mereka faham, baru sekarang kita ada live online. Tapi kita dah menanam 6 tahun dulu, 10 tahun dulu, sekarang baru saya boleh dapat talk sebab sekarang saya kena jualkan visibility saya dah. Jadi guru saya pun cakap, bila you buat sesuatu anda yang suka. Jangan buat topik yang anda tak suka. Ataupun jangan buat sesuatu yang terlalu jauh dengan perjalanan anda. Bagi saya suka buat sesuatu yang dekat dengan pekerjaan saya sebab kita kena kerja lagi. Saya tak nak hanya jadi akademik tanpa experience dalam kerja. Saya juga kena cari wang. Saya juga kena buat sesuatu yang betul-betul industri yang perlukan. Jadi saya sentiasa cakap, sekarang saya galakkan orang untuk mencipta ataupun buat topik-topik yang kena tepat untuk masa depan. Bukan untuk yang lama saja. Sebab ada dua ekstrim dah. Sebab PhD you have to invent sesuatu yang mendalam boleh, tapi juga sesuatu yang baru untuk zaman yang baru. Jadi semua ini dan lepas itu memang sampai I think 6 tahun sampai tahun yang terakhir saya hampir almost lost my whole PhD sebab tahun yang kalau saya tak pass my Viva saya akan duduk 4 tahun lagi, saya tak nak 10 tahun dah. Saya cakap dah sangat letih dan data akan expire. Jadi memang you kena tahu masa, ruangan dan jangka itu dan jangan takut. Saya dah kalah banyak, saya pun dah banyak pergi conference. Semua CEO pun saya tak dapat cakap. Saya cakap, saya perlu sesuatu yang mereka akan dengar apa yang saya cakap. Terutamanya saya perempuan. Saya masa itu saya yang paling kecil dalam kelas. Semua orang tengok saya, semua orang CEO dah. Saya cakap, oh saya Miss World saja bukan CEO. Tapi saya masih muda. So di situlah saya cakap kita kena teruskan. Saya rasa dengan jawapan yang panjang lebar daripada doktor tadi, pendengar dan juga penonton kita itu Haini Omar tadi berpuas hati dengan jawapan yang doktor beri. Tetapi ada juga pertanyaan daripada seorang lagi penonton yang mengikuti program kita iaitu Wei Li Wei.
Dia bertanya kepada doktor sebenarnya, tadi peminat kita bertanyakan tentang minat membaca ataupun minat untuk meneruskan belajar. Ini pula tentang bagaimana untuk doktor berikan cadangan kepada beliau untuk menarik minat membaca buku dalam kalangan golongan muda ni. Jadi apa perubahan doktor setelah mula budaya membaca ini? Okay, sekarang pun kenapa saya menjadi doktor selebriti pertama yang buat semua ini, sebab bagi saya kita kena buat membaca sebagai satu trend yang baru. Jadi bagi saya pun saya buat sesuatu yang macam kadang-kadang saya ada dulu saya kat luar negara saya ada buat satu hashtag yang mungkin Swincy Read atau apa. Jadi kita kena lakukan sesuatu yang kreatif supaya dia jadi satu challenge untuk mereka, sebab kaum muda sekarang jangan paksa. Kita kena buat strategi yang lagi kreatif. Macam macam mereka bagaimana dia makan gym semua. Jadi dia kena buat sesuatu yang secara trend. Jadi bagi saya yang kena startkan trend ini sebab sekarang kita sekarang mengaji tentang, sebab sekarang KOL kan, Key Opinion Leader. In the future I predict this is my prediction, dan tentang thesis saya is about Key Opinion Educator, KOE dah. So KOE ini you perlu ada sertifikat, you perlu membaca. Jadi KOL mungkin ada banyak nombor, tapi jikalau anda tak ada nilai-nilai ataupun tak ada benda-benda yang lagi mendalam, audience anda tak akan mendengar. Jadi itulah yang future yang kita akan membina. So saya banyak buat talk juga, saya banyak juga I lead the trend supaya saya nak menjadikan membaca ataupun pelajaran sebagai satu trend yang baru, satu cabaran yang baru untuk semua. Tapi cabaran ini bukan sesuatu yang lama. Macam sekarang pun kenapa kita membaca? Membaca itu sesuatu yang sangat-sangat menyeronokkan. Jadi anda juga kena strategik, anda kena be orang muda cepat dengan mereka. So banyak buku-buku yang strategik yang yang pikat minat mereka dulu, baru mereka akan pergi lagi dalam. Jadi itulah yang kita kena lakukan kepada generasi. Jangan paksa, tapi kita hanya buat kita sendiri, dia akan ikut. Sebab zaman ini semua copy saja. Jadi bagi mereka copy benda yang betul. Baik, terima kasih doktor. So kita harap adik kita Wei ni dah puas hati dengan jawapan daripada doktor. Mungkin ini adalah soalan terakhir daripada warga maya kita yang mengikuti rancangan ini secara FB Live, Perpustakaan Negara Malaysia, daripada Tini Abdul Hai. Beliau bertanyakan apakah faktor yang mendorong doktor untuk menghasilkan buku audio Indonesia. Adakah doktor berhasrat untuk menghasilkan buku kedua? Yes, sebenarnya untuk buku yang pertama, sebab masa itu lepas PhD saya perlu buatkan publication semua, dan kenapa buku audio? Seperti mana yang cakap sekarang versi buku kadang-kadang mungkin kita sibuk, jadi saya hasilkan buku audio supaya anda dengar saja. Bila anda dengar sebenarnya bahkan juga sama dengan membaca. Jadi satu versi yang berlainan. Sekarang pun saya sibuk dalam buku yang kedua dan ketiga saya, sebab sekarang pun saya akan menghasilkan buku Melayu, sebab buku pertama dalam buku versi Inggeris dan ditranslate kepada Melayu, tapi sekarang memang saya nak hasilkan buku Melayu supaya bahkan saya cakap buku pertama yang saya suka adalah buku Melayu. Jadi saya juga rakyat Malaysia, bahasa Malaysia ini merupakan bahasa kebangsaan kita, jadi saya nak startkan kepada itu. You tengok Korea, kenapa mereka boleh mempopulariskan bahasa Korea. Kita kena, untuk rakyat Malaysia, kita kena mempelbagaikan, tapi kita kena utamakan bahasa Melayu juga. Jadi sekarang memang sibuk dengan buku yang kedua. Buku ketiga saya kena balik Spain untuk berkaya, sebab buku itu tentang kehidupan saya kat situ. Sebab sekarang saya tengah ambil PhD yang kedua kat Spain. Jadi saya balik Malaysia setiap 3 bulan untuk syuting. Tapi ya, sebab sekarang memang saya sebenarnya ada banyak surprise lagi yang akan datang. So mungkin akan jadi lagi gila dalam bidang pelajaran ini. Gila doktor, jangan gila. Kita dari segi pelik tapi yang betul. Sebab ini dah jadi signature saya teruskan saja. Saya nak henti tapi nampaknya peluang datang, rezeki ada, saya teruskan lagi. Dan saya juga berharap boleh
boleh tengok lebih banyak rakyat Malaysia, semua yang muda-muda pun dia akan berpelajaran tinggi dan juga dapat melanjutkan keluar untuk berkhidmat. Sebab sekarang memang trend dia kena pergi luar untuk tengok dan kena laluan perih. Jangan pergi luar negara untuk enjoy ya. Pergi situ makan pahit dulu. Sebab kat Malaysia memang negara kita, semua orang dah tahu kita. Bagi saya, sini saya balik untuk hantarkan kerja rumah saja. Jadi kat luar negara saya masih fighting hard for Malaysia dan sebab sekarang mereka tahu saya sini, saya nak fightkan Malaysia ke pesara dunia. Jadi itu tanggungjawab saya dan itulah perjalanan yang akan datang yang akan saya dah cakap, jika kita nak gilakan, kita gilakan sesuatu yang betul. Jadi banyakkan belajar dan tahu tak, kat luar negara setiap buku sangat mahal dan pergilah perpustakaan sebab di situ pun kadang-kadang bila saya dah baca buku saya tak simpan, saya suka bagi orang lain sebab ilmu ini kena kongsi. Jangan jadi ini buku saya saja, tak, kongsikan supaya kita bertukar-tukar ilmu, bertukar sesuatu yang bagus. Jadi perpustakaan ini bukan satu yang dulu saya benci pergi, tapi sekarang setiap kali saya pergi ke sekolah, tempat pertama perpustakaan. Sebab sekarang baru saya tahu bagaimana laki kita ada banyak buku-buku bahan yang bagus dan sebab semua buku ini yang kat luar negara sangat mahal. Jadi kita boleh pinjam, kita boleh supaya kita dapat lengkapkan diri dan berkongsi ilmu. Baik, terima kasih Doktor. Seterusnya mungkin kita dah sampai ke penghujung program kita pada hari ini Doktor. Kalau boleh kita minta Doktor kongsikan mungkin sedikit tentang rumusan daripada buku yang Doktor kongsikan kita pada hari ini agar dapat menginspirasikan juga khalayak untuk terus membaca buku ini. Boleh. Untuk buku ini saya nak merumuskan bahawa walaupun wanita kita, tapi jikalau anda tahu untuk menjadikan kelemahan itu untuk bertukar menjadi kelebihan anda, itulah buku ini strategi. Kadang-kadang mungkin benda itu anda tak perasan bahawa itu adalah kekuasa you ataupun itu adalah sesuatu keunikan anda. Mungkin orang biasa akan ingat anda benda itu pelik, tapi buku ini akan memberikan satu arah yang betul supaya anda dapat benda yang mungkin orang tak dapat lihat, anda boleh lihatkan. Jadi buku ini juga untuk mencungkilkan pemikiran anda supaya anda think out of the box, think further dan you think secara mendalam. Jadi bila anda sesat, anda rasa sangat letih, inilah buku yang akan memberikan kuasa anda dan juga mengingatkan anda apakah impian asal usul dan jangan sesat dalam perjalanan impian ini dan teruskan saja walaupun anda wanita, lelaki, semua kita saling menghormati dan kita saling mengalahkan satu sama lain untuk berjaya dalam kehidupan dan elakkan konflik, elakkan politik dan jangan kawal oleh semua benda-benda yang negatif. Walaupun mereka negatif semua, kita kena teruskan. The show must go on. So, Sun Tzu for Women ini, kita cakap the art of war for winning in business. Tapi ini art of war untuk winning untuk banyak benda, bukan saja business saja. Jadi, inilah yang jadi panduan Wincy yang saya showkan kepada banyak kaum wanita terutamanya kat luar. Baik, terima kasih Doktor. Kalau boleh saya juga memberi sedikit komen atau rumusan mengenai buku ini. Meskipun ianya dikhususkan untuk golongan wanita, tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Suwingsi tadi, buku ini sebenarnya boleh juga dijadikan panduan, bahan rujukan oleh golongan lelaki. Jadi jangan malu, jangan segan untuk membaca dan mendapatkan buku ini. Sekiranya kita tidak sama sekali mempunyai arah ataupun panduan ataupun strategi dalam kehidupan, boleh saja mendapatkan buku ini, membaca buku ini. Ada 17 bab, 17 topik yang dipaparkan dan boleh dibaca daripada belakang pun boleh mengikut kesesuaian, mengikut objektif hidup kita, apa masalah yang kita hadapi, apa strategi dan kejayaan yang ingin kita capai. Jadi kita boleh dapatkan buku ini. Kalau tak mampu beli dan sebagainya, ingin datang berkunjung ke Perpustakaan Negara Malaysia, dapatkannya di Perpustakaan Negara Malaysia.
kerana buku ini ada disimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. Sebagaimana doktor nyatakan tadi, rajin-rajinlah mengunjungi perpustakaan kita kerana di perpustakaan banyak bahan bacaan yang boleh kita kongsi dan pelajari bersama. Jadi untuk itu doktor, sekali lagi saya mewakili pihak Perpustakaan Negara Malaysia, khususnya Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sebenarnya kepada doktor kerana sudi meluangkan masa di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang pelajar, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang model, pelakon, penyanyi, nak menyiapkan buku baru lagi Jadi sanggup lagi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam kita menyemarakkan budaya membaca melalui program bacaan kegemaran saya untuk kali ini. Jadi bagi pihak Perpustakaan Negara, sekiranya ada salah dan silap terkasar bahasa mungkin, kita mohon kemaafan di pihak Perpustakaan Negara sendiri kepada doktor dan juga kalangan warga maya dan juga penonton yang mengikuti rancangan kita. Jadi sebelum akhir saya sediakan 2 rangkap pantun sebenarnya untuk kita sebagai halwa telinga untuk kita menerima dan sebagainya. Jadi menjalar lada di atas para, pohon sawah di tanah pamah. Kalau ada hilah bicara, usah dibawa pulang ke rumah. Jalan merata si anak kijang di tanah rata tepi perigi. Minta-minta umuran panjang dapat kita berjumpa lagi. Jadi doktor, dengan itu berakhirnya 2 rangkap pantun tadi, berakhirlah sudah sesi program bacaan kegemaran saya bersama dengan Dr. Su Winsi. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.